Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada semua yang berjaya hadir pada kelas hari ini. Okay, jadi kita teruskan je. Okay, hari ini kita akan sambung dengan ulang kaji bab 13 teorem Pythagoras. Okay. Ingat, okay, kita mulakan dengan set induksi. Okay, apa yang kamu nampak dengan gambar yang ditunjukkan ni? Apa yang kamu boleh nak cakap dengan gambar ni? Oh, ada orang tak ni? Hello kelas. Daripada gambar ni kan, gambar segitiga ni, apa pendapat kamu? Ada orang nak bagi pendapat? Itu apa yang kamu nak, apa pendapat kamu bila kamu tengok gambar segitiga ni? Okay, ni adalah tanda amaran, betul tak? Dia adalah tanda amaran yang biasa kita tengok, tanda awas yang biasa kita tengok dekat tepi-tepi jalan, betul? Okay, dan tanda ni dibuat dalam bentuk segitiga tu je. Kita nak tahu yang tanda ni dibuat dalam bentuk segitiga sebagai tanda amaran yang diletakkan di tepi-tepi jalan tu. Okay? Okay, kenapa kita nak tahu pasal bentuk segitiga ni? Okay, so kita tengok dulu objektif pembelajaran kita hari ni. Maksudnya objektif ulang kaji kita hari ni. Okay, ya, betul. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras. Ingat lagi teorem Pythagoras tu macam mana? Okay, mula-mula berkenaan dengan teorem Pythagoras, kita kena tahu dulu apa itu hypotenuse. Hypotenuse adalah sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak dan dia adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay? Sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay, disebut sebagai hypotenuse. Okay, maksudnya daripada sudut 90 darjah tu, berhadapan dia adalah satu sisi yang disebut sebagai hypotenuse ataupun sisi yang paling panjang dalam segitiga tu. Macam dekat contoh gambar di bawah ni, sisi yang condong tu. Okay, yang condong tu adalah sisi yang terpanjang. Ia disebut sebagai hypotenuse. Okay. Okay. Sekarang ni bincangkan dengan rakan tentang mengapa sisi yang bertanda A bukan hypotenuse. Okay. Kenapa pada gambar segitiga warna hijau yang ada sudut 90 darjah ni, A dia bukan hypotenuse. Sebab dia punya sudut dia bukan 90 darjah. Dia bukan bertentangan dengan sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Okay.
Dan sudut hipotenus adalah sisi terpanjang dan juga bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sudut tegak. Okey. Kalau tengok pada contoh 1 ni, bagi setiap yang berikut kenal pasti hipotenus. Okey. Untuk A ni, mana hipotenus dia? AB ke, BC ke, AC? AC. Okey, bagus. I. Okey. Untuk B ni pula, yang mana hipotenus? PS ke, SR ke, PR atau PQ atau RQ? Hipotenus dia. What, anyone? Kat sini ada 2 kan? Segi 3 bersudut tegak. Okay. So, kalau dekat dekat segi 3 PSR ni, hipotenus dia adalah PR. Dan dekat, okay, betul. PR dengan PQ. Okay, bagus. Hati ni. Okay. Okay, bagi setiap yang berikut, ni kita nak kenal pasti lagi hipotenus. Okay, yang A ni, AC. Okay. Kalau B ni hipotenus dia mana? A ke, B ke, C? Kalau B ni, dia punya hipotenus. Okay. Okay, kalau C pun sama juga. Hipotenus dia mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dia adalah TS. Dan untuk yang segitiga sebelah ni, PR. Dia punya hipotenus. Okay. Okay. Jadi, dekat sini. Okay. Dekat sini daripada satu penyelidikan, dia dapati luas segi empat sama pada hipotenus adalah sama dengan luas segi empat sama pada dua sisi yang lain. Okay. Maksudnya luas R sama dengan luas P tambah dengan luas Q. Okay. Sebab tu untuk mengira hipotenus kita gunakan formula AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okay. Dan hubungan ini disebut sebagai teorem Pythagoras. Okey, dari situlah disebut teorem Pythagoras. Okey. Itu sebagai info, okey. Jadi kita tengok ke contoh seterusnya. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi, okey. So dekat sini kita nak tahu hubungan dia. Apa formula nak kira teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras, kita tahu dia pada segitiga bersudut tegak dan dia ada hipotenus. Hipotenus tu dia bertentangan dengan sudut 90 darjah tu. Okay, macam mana nak tahu dia punya hubungan ataupun dia punya rumus? Jadi, dia mestilah PR kuasa 2. Kenapa dia ambil PR? Kita ambil daripada hipotenus. Daripada hipotenus tu, sama dengan hasil tambah sisi kiri kanan sudut 90 darjah tu. Okay. Dia mesti sudut 90 darjah. Dan yang PR kuasa 2 tu, dia mesti yang hipotenus. Okay. Yang B ni pun sama, dia mudahkan lagi. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. Okay. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara sisi panjang segitiga bersudut tegak. Okay, ini pun sama. Dia nak hubungan antara panjang segitiga bersudut tegak. So, ini adalah AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. B pun sama. LN kuasa 2 sama dengan LN kuasa 2 sama dengan LM kuasa 2 tambah MN kuasa 2. C pun sama. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. D pun sama. Okay. Okay, so kita tengok pada contoh yang ketiga. Kali ni dia diberi nilai dekat setiap sisi tu. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Okay, sekarang ni X ni adalah hipotenus. Okay. Bila kita tahu dia hipotenus dia mesti kuasa 2 sama dengan nilai tambah dua sisi sebelah sudut 90 darjah. Jadi kita boleh keluarkan dalam formula dia. Jadi X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Jadi kira guna kalkulator je. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2.
Okay, lepas tu kuasa 2 kita pergi ke sebelah sama dengan dia akan bertukar menjadi punca kuasa. Okay, punca kuasa sama dengan 20. Yang B ni pula, X tu dia bukan pada hypotenuse. Macam mana kita tahu? Sebab dia berada di sebelah sudut 90 darjah dan hypotenuse sepatutnya bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi kita masukkan dulu dalam formula dia 26 kan. So kita letak hypotenuse dulu 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Dah dapat dalam dah letak dalam rumus dia. Dalam hubungan dia baru kita letakkan kat depan. Bila X letak kat depan, okay 26. Okay, X sepatutnya bila dibawa kat depan dia akan jadi negatif. Tapi bila kita dah tukar terus 26 bawa ke sebelah sana dia akan jadi negatif juga. Okay, 24 ni sepatutnya tambah, tapi bila kita nak buang negatif tu dia akan jadi negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Jadi kira macam biasa. Okay. So dapatlah X sama dengan 10. Sama juga pada contoh 4 ni, hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Untuk teorem Pythagoras ni, yang penting kita kena tahu dia punya rumus dulu. Hypotenuse kuasa 2 sama dengan hasil tambah 2 sisi sebelah sudut 90 darjah. Okay. Macam mana nak cari PQ? PQ kalau dekat A ni kita tahu PQ dia adalah hypotenuse untuk segitiga ni. Tapi kita tak tahu PR dia berapa. Jadi kita kena cari PR dia. Macam mana nak cari PR? Kita tengok PR ni pada segitiga dan dia ada sudut 90 darjah. Dan PR ni pula bertentangan dengan sudut 90 darjah. Maksudnya PR ni adalah hypotenuse untuk segitiga di belah sini. Jadi kita kira dulu PR tu sebagai hypotenuse. Masukkan dalam rumus teorem Pythagoras. Okay. PR kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay. So kita dapat 25. 25. Okay. P kuasa 2. Okay. Lepas tu kita nak cari PQ. PQ PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. RQ kuasa 2. Okay. PR ni kita tak payah letak square root dulu sebab kita nak tahu PR je. PR ni kita dah tahu dia adalah kuasa 2. Okay, jadi tak payah tambah kuasa 2 tadi kan. Sebab kita tak buat square root. Lepas tu tambah 12 ni kena tambah kuasa 2 sebab dia masuk dalam formula. Okay, sama dengan. Okay, lepas tu punca kuasa kan dia. Jadi kita dapat PQ sama dengan 13. Okay. Yang B ni pula. Kita nak cari PQ dia. PQ dia dekat sini bukan hypotenuse. Tapi dia adalah di sebelah sudut 90 darjah. Tapi kita masih boleh kira. Untuk kira tu kita tengok SQ pula. SQ tak ada nilai. Tapi kita tahu dia adalah hypotenuse. Jadi kita cari dulu QS. SQ ataupun QS dia. Okay, so kita dapat 100 dan masukkan dalam formula. Dah dapat 100 tu. QS ni adalah 100 tapi dia sebenarnya dia adalah QS kuasa 2. Jadi kita masukkan dalam rumus teorem Pythagoras untuk cari PQ. Okay. PS. Okay, PS dulu sama dengan QS tambah PQ. Okay. Kita letak hypotenuse dulu. Lepas tu sama dengan hasil tambah 2 sudut sebelah 90 darjah. Jadi bila kita dah tahu kita nak cari PQ. Jadi kita bawa PQ ke hadapan. Jadi dia akan jadi PS kuasa 2 tolak QS. Jadi 15 kuasa 2 tolak 100. 100 ni adalah QS kuasa 2. Okay, sebab tu dia tak ada kuasa 2. Jadi dah dapat sama dengan punca kuasa kan dia. Jadi kita dapat 11.18. Kita ambil 2 tu 40-an. Okay. Lepas tu dalam teorem Pythagoras ni. Dia ada nombor ABC yang biasa digunakan. Macam 3, 4, 5. Kalau 3, 4, 5 ni hypotenuse dia adalah 5 kan. Sebab hypotenuse adalah sisi yang terpanjang. Okay. 5, 12, 13. 13 adalah hypotenuse. 7, 24, 25. 25 adalah hypotenuse. Ini adalah yang biasa ataupun sudut yang disebut memuaskan. Macam bila diberi satu sudut segitiga sudut tegak. Lepas tu dia bagi 3, 4. Kalau kita tahu formula ni 3, 4. So 5. 5, 12 atau 13. Okay.
Tapi ini sekadar info je lah, maklumat je. Okay. Okay. Jadi dekat sini pula, bagi latih diri ni, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat puluhan jika perlu. Okay, dekat sini X ni berapa? Macam mana kita nak kira? Siapa nak bagi tahu cikgu berapa nilai X ni? Kalau X tu dia adalah hypotenuse, okay? Jadi macam mana nak cari hypotenuse? Kita kena masukkan dalam formula teorem Pythagoras lah. Jadi X tu sama dengan berapa? 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. X tu sama dengan berapa? Anyone? Ya betul formula, betul Fatih ni. X kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay. Jadi X adalah okay, bila kalau kita masukkan dalam formula, X adalah 10. Betul? Okay. Okay, betul. Okay, kalau B pula, B macam mana B? X berapa? Okay, kita dah tahu hypotenuse dia ada 25. 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Okay. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Root answer. Okay, bila kita square root kan kita dapat 1B X sama dengan 24. Betul? Siapa dapat 24? B. Dapat tak ni? Kira ada calculator tak? Kita kena sedia dengan calculator je. Okay, betul? Okay, C pula. Cuba kira X, nilai X. Masukkan je dalam formula X. X ni adalah hypotenuse. Kan? Hypotenuse kan sebab dia menghadap dengan sudut 90 darjah. Jadi, macam mana kita nak cari nilai X? Okay, dia adalah 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Jadi, X adalah nilai X berapa? Siapa nak bagi jawapan dia? X adalah come on kelas. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Kita tambah sebab kita nak cari hypotenuse. Kita akan tolak bila itu bukan hypotenuse. 16.94. Okay, betul. Okay, D pula. D kita nak cari, yang ini bukan hypotenuse. Jadi kita akan tolak 1.2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa. Okay. So, kita square root kan jawapan kita. Jadi, D X sama dengan anyone? Kita tolak sebab X tu bukan hypotenuse. Okay. Kalau hypotenuse, kita akan tambah 2 sudut di sebelah 90 darjah tu. 2 sisi yang berada di sebelah sudut 90 darjah. Okay. Tadi kita tambah sebabnya kalau hypotenuse, kita akan tambah 2 sisi panjang 2 sisi di sebelah sudut 90 darjah. Tapi bila bukan hypotenuse, kita akan tolak hypotenuse tolak dengan sisi sebelah sudut 90 darjah tu. Jadinya 1.2
kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. So, square root answer 0.66. Okay, betul? 0.66. X sama dengan 0.66 untuk D. Okay? Okay, so sekarang ni. Yang kedua, hitung panjang QS dalam setiap rajah yang berikut. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan jika perlu. QS. Okay, sekarang ni kita nak cari QS. Okay. Jadi QS, so jadi kita kena tahu QR dengan RS. Okay. Kita dah tahu dekat QR, kita kena cari QR dululah kan. Dan dia ada sudut 90 darjah. Kalau sebelah sana ada sudut 90 darjah, sebelah sini pun ada sudut 90 darjah. Okay, macam mana nak cari? Jadi, 15 tu adalah hypotenuse. 15 kuasa 2 tolak. Kita akan tolak kan sebab kita dah tahu nilai hypotenuse. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan 81 kuasa. Lepas tu kita square rootkan dia. QR adalah 9. QR 9. Lepas tu RS kita tak tahu berapa. Jadi kita kira 13 tu adalah hypotenuse kan. Sebab dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Tolak dengan 12 kuasa 2. Okay, square root. Kita dapat 5. Kita punca kuasakan dia, kita dapat 5. Jadi 9 tambah 5 sama dengan 14. QS adalah 14. Okay. 2A ni QS adalah 14. Okay. Okay kelas, tahu macam mana? Tak faham. Sekejap. Macam mana? Okay. Mana tadi? Okay, kita nak cari, sekarang ni kita nak cari QS. Okay. Q hingga S. QR. Jadi kita kena cari QR dulu. Macam mana nak cari QR? Kita tahu sudut segitiga ni, PQR ni adalah ada sudut 90 darjah. Okay. Sudut tegak sebab di sebelah dia tu ada sudut 90 darjah. Jadi 15 ni adalah hypotenuse, sudut terpanjang. Bila hypotenuse, 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kita tolak je lah. Jadi kita dapat QR tu sama dengan 9. QR sama dengan 9. Tak. QR sama dengan 9. Siapa ni? Ian Yi. QR adalah 9. Okay. RS, QS, QS. No. 13 kuasa 2 tolak. Kita kena tolak. RS sama dengan 5. Sebab 15 tu adalah kuasa, 15 tu adalah hypotenuse. Kita kena tahu 15 ni adalah hypotenuse. Bila hypotenuse, dalam rumus teorem Pythagoras tadi, hypotenuse sama dengan sisi sebelah hasil tambah 2 sisi sebelah sudut 90 darjah. Okay. Jadi bila sekarang ni kita dah tahu hypotenuse. Hypotenuse kita dah tahu. Sudut yang terpanjang kita dah tahu 15. Tapi kita tak tahu sudut sebelah 90 darjah ni. QR ni kita tak tahu. Okay. Jadi macam mana nak cari QR? Hypotenuse tu kita akan tolaklah dengan 12. Jadi 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okay.
dapat jawapan, kita punca kuasakan, jadi QR kita akan dapat 9. Okay. Dekat RS pula pun sama. Kita tahu PS ni adalah hypotenuse. Kenapa dia adalah hypotenuse? Sebab dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dan dia juga adalah kemungkinan sudut terpanjang, condong. Dia dah condong 90 darjah. Okay. Kalau tambah tu bila kita nak cari hypotenuse. Okay. Tambah untuk cari hypotenuse. Hypotenuse. Atau sudut bertentangan 90 darjah atau sudut terpanjang. Sisi terpanjang. Okay. Kalau B pula, macam mana nak cari QS dia? QS kan? QS. Okay. Kalau nak cari yang B ni, kita tahu dekat segitiga PQR ni ada sudut 90 darjah dekat Q ni kan? Kita dah tahu PR dia berapa? 26. QR dia 24. Jadi dekat sini PQ dia, macam mana nak cari PQ dia? Kita tahu 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kita dapat 100. Punca kuasa sudah 10. PQ adalah 10. Kenapa kita dapat kat sini 10? Sebab kita dah tahu Q ni sudut 90 darjah kan? So bertentangan dia adalah 26. Jadi 26 ni adalah hypotenuse. Kita dah tahu hypotenuse, kita nak cari lagi satu sisi dekat sini, dekat PQR ni. Jadi 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Punca kuasakan jawapan dia, kena punca kuasakan. Jadi kita dapat PQ ni adalah 10. Okay. Okay. Lepas tu, kita nak cari QS. Kita dah tahu PS dia 6. PQ dia 10. Okay. 10 tu pula adalah hypotenuse. Sebabnya dia bertentangan dengan sudut 90 darjah dekat S tu kan. S tu ada sudut 90 darjah. Bertentangan dia ada 10. Sisi terpanjang 10. Okay. Jadi, bila kita dah tahu hypotenuse, 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2 je. Okay. Punca kuasa dia, kita dapat 8. Jadi, QS adalah 8. Okay. Yang B ni, QS dia adalah 8. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Dapat tak QS ni 8? Okay. Okay, bagus. Okay, C pula kita nak cari QS dia. Okay, jadi dekat sini kita tengok dulu nilai yang ada. Okay. Dekat sini untuk sudut segitiga PRS. Okay, untuk sudut segitiga PRS, kita nampak dekat P ni ada sudut 90 darjah dan bertentangan dengan sudut 90 darjah ni ada sudut hypotenuse iaitu 30 cm. Dia dah bagi 30 cm. Jadi kita kena cari PR. PR ni berapa? PR ni berapa? Jadi kita cari, bila hypotenuse kita dah tahu, jadi kita tolak je lah sudut sisi terpanjang tu, 30 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okay, punca kuasakan dia, jangan lupa, sama dengan 18. Jadi 18 adalah PR. 18 sama dengan PR. Kita cuma nak cari QS. Jadi QS ni dia perlukan separuh daripada 18. Kenapa kita kata separuh? Sebab P ke R ni dia ada sama. Sini, kalau dia ada tanda ni maksudnya sama-sama. Jadi 18 bahagi 2 maksudnya dia adalah 9. Maksudnya sini PQ 9, QR 9. So jadi PR adalah 18. Jadi kita dah tahu PQ adalah 9. Jadi kita cari je lah QS. Sebab QS ni adalah hypotenuse. Bila QS ni adalah hypotenuse, jadi kita tak tahu hypotenuse dia. Jadi kita boleh tambah 9 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2.
punca kuasa. Jadi kita dapat berapa? Okay, QS kamu dapat berapa? Untuk C ni QS dapat berapa? Okay, kalau saya kira QS dapat 25.63. Okay, bagus. 25.63 sama. Okay. Okay, jadi seterusnya. Kita tengok pula dekat penyataan masalah. Good. Okay, dekat sini ada satu gambar. Ada gambar kebakaran. Ditanya mana Pythagoras. Mereka perlukan pertolongan. Okay. Okay. Penyataan masalah dia. Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar. Okay. Macam dekat gambar ni. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 meter. Mengufuk maksudnya mahala ke atas 6 meter. Kaki tangga dari dinding bangunan ialah 4.5. Kaki tangga ke dinding adalah 4.5. Jadi dekat bawah ni 4.5. Berapakah panjang tangga tersebut? Oh, mengufuk. Maksudnya sini 6. Sini 4.5. Okay, macam mana nak kira? Mula-mula kita kena faham apa masalah dia. Jarak dari tingkat 3 dari tanah mengufuk 6 meter. Maksudnya yang berdiri tegak tu 6 meter. Okay, tadi dia cakap apa? Okay, 6 meter. Sebab dia nak tahu panjang. Maksudnya yang condong tu lah. Kita nak cari sudut yang condong tu. Ataupun hypotenuse dia. Jarak kaki tangga dari bangunan 4.5. Cari panjang tangga itu. Okay, kita rancang. Kita dah tahu apa masalah. Kita kena faham masalah tu dia nak apa. Lepas tu kita lukis sebuah segitiga bersudut tegak PQR untuk mewakili maklumat. Okay, so gunakan teorem Pythagoras. Okay, kita laksanakan strategi. Jarak tadi yang berdiri tu adalah 6 meter. Daripada kaki tangga ke dinding 4.5. Jadi dekat sini kita tahu dia nak minta kita cari hypotenuse. Okay. Sebab hypotenuse dia adalah dia adalah sisi terpanjang yang menghadap sudut 90 darjah. Jadinya, kita masukkan je 4.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 56.25 kuasa 56.25. Lepas tu kita kena punca kuasakan sebab tadi yang dalam rumus teorem Pythagoras kita menggunakan kuasa 2 kan. Bila kita dah punca kuasa kita dapat PR ni adalah 7.5 meter. Jadi panjang tangga ialah 7.5 meter. 7.5 56. Okay, verifikasi ni maksudnya kita check balik betul tak jawapan tu. Jadi bila dia masukkan balik dapat balik jawapan tu. Okay. Maksudnya panjang tangga ni dari bawah ke atas adalah 7.5 meter. Okay, sebab dia menggunakan meter. Okay, kita tengok pada contoh di sini. Dalam rajah di sebelah, PQRV, RUTS adalah segi empat sama. Okey, jadi sisi semua dia adalah sama. Hitung perimeter seluruh darjah. Perimeter adalah ukur keliling sudut yang berlorek. Okey, jadi kalau segi empat sama, maksudnya sisi dia samalah. Jadi PV ni 12, QR ni 12. Okay, sini tahu, RS tahu, ST pun tahu. VU je kita tak tahu. Okay. Jadi dekat sini kita kena cari dulu nilai VU. Macam mana nak cari nilai VU? Kita tengok VU ni adalah satu sisi yang menghadap sudut 90 darjah. Maksudnya dia adalah hypotenuse. Okay. Bila dia adalah hypotenuse, kita boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okay, jadi kita masukkan je. VR adalah 12 kan sebab dia mesti sama dengan PQ. RU adalah 16. Okay. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 sama dengan 400. 400 dia punca kuasa kan. Sebab tadi UV tu kita guna kuasa kan. Dalam formula teorem Pythagoras dia ada kuasa 2. Bila dah punca kuasa kan sama dengan 20. Okay. Jadi kita tahu dekat VU ni adalah 20. Jadi
dia suruh kira, tapi kerja kita tak settle lagi sebab dia nak kira perimeter. Bila perimeter, kita kena kira ukur keliling. Jadi 20 tambah 16 tambah 16 tambah 16 dekat RS tambah RQ 12, PQ 12, PV 12. Jadi tambah-tambah semua dapatlah 104. Okay. Yang mula-mula kita kena tahu dulu sisi mana yang tak ada nilai lagi. Bila dah tahu, kita kira, baru kita boleh kira perimeter dia. Okey, sekarang ni dekat latihan di sini. Dalam rajah di sebelah, PQSU. PQSU adalah sebuah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Hitung perimeter rantau berlorek. Okey, segi empat tepat maksudnya. Okey. 17, jadi kat sini US ni mestilah 17 juga kan? Okey. Jadi kita tahu TS adalah 17 tolak 11. 17 tolak 11, 6. RS adalah 12 tolak 4. Okey, betul? Fatih ni ya. Okey. RS adalah 12 tolak 4 sama dengan 8. Okey. Jadi kita tak tahu TR dia berapa sebab dia nak kira perimeter kan. Jadi kita kena tahu TR tu berapa. TR tu adalah hypotenuse, betul? Betul tak TR tu adalah hypotenuse? Macam mana kita nak tahu TR tu adalah hypotenuse? Okey, betul. Kenapa kita kata TR tu adalah hypotenuse? Siapa nak bagi pendapat? Bagi pendapat je, tak salah pun. Kenapa TR tu adalah kita panggil dia sebagai hypotenuse? Sebab dia tu sepanjang. Okey, betul? Bagus Fatih ni. Okey. Jadi kita kira, okey, sebab dia adalah hypotenuse, kita dah confirm dia menghadap sudut 90 darjah. Kenapa sudut 90 darjah? Sebab dia berada dalam segi empat tepat, okey. Segi empat tepat, setiap empat bucu sisi dia adalah 90 darjah kan? Okey, tadi berapa? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi kita dapat 100. Lepas tu punca kuasakan 100 tu dapat 10. Jadi TR tu adalah 10. Subhanallah. TR adalah 10. Okay. Jadi kita kira lah dia punya perimeter. Jadi 10 tambah 4. Dia nak perimeter rantau berlorek kan? Berlorek. Okay. 10 tambah 4 tambah 17 tambah 12 tambah 11. Jadi perimeter dia adalah 54. Sorry. Okay. Bila kita dah tahu TR, jadi kita terus boleh kira dia punya perimeter. So setelah dihitung kesemuanya menggunakan kalkulator, kita dapat TR adalah perimeter rantau berlorek adalah 54 meter. cm. Jadi yang kedua, sebuah kapal A berada 34 km ke utara. 34 km ke utara maksudnya ke atas 34. Sebuah kapal A. Sebuah kapal B, okey. Sebuah kapal C berada 10 km ke barat. Barat maksudnya ke belah kiri. Kiri. 10. C. Hitung jarak di antara kapal B dengan C. Betul kapal B dengan C. Hitung jarak di antara kapal B dengan C betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Okey, maksudnya kalau B dengan C, kita kena cari dia punya hypotenuse. Okey. Kita cuba keluarkan apa yang diberi. Okey, sebuah kapal A berada 34 ke utara. Maksudnya A
garisan tegak ke atas tu ada A, bawah tu B. Okay. Sebab utara kan hala ke atas kan. Utara ke atas. Okay. C pula 10 kilometer daripada ke barat. Barat maksudnya hala ke kiri. Kanan kiri 10. Jadi kita sekarang ni dia suruh cari B ke C. Berapa jarak B ke C? So B ke C adalah hypotenuse. Okay. Bila hypotenuse kita boleh 10 kuasa 2 tambah 34 kuasa 2. Okay. Jawapan dia punca kuasa kan. Jadi kita tahu B ke C adalah 35.44 kilometer. Betul tak? Siapa dapat 35.44? Ada yang dapat lain? Ada yang dapat lain nombor 2? Betul. Okay. Betul. Okay. Kita teruskan ke yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Di dalam rajah di sebelah. Okay, betul. Yang seterusnya dalam rajah sebelah. PQR ialah garis lurus. Dia dah cakap garis lurus kan. Hitung panjang QR. So, QR kita tak tahu. Jadi dekat sini, bila dia adalah garis lurus. Jadi dekat sudut Q ni ada sudut 180 darjah. 180 darjah. Okay. So, sini 90, sini pun 90 jugalah. Okay, so sekarang ni kita kena cari QS dulu. Sebab kalau nak cari QR, kita kena tahu QS dia berapa. Sebab kita dah tahu SR. Sekarang ni QS kita tak tahu. Jadi kita kena kira dulu QS. Macam mana nak kira QS? Siapa dapat? QS berapa? Okay, untuk cari QS, kita tahu yang di segitiga PQS ni, dia dah ada hypotenuse 34, PQ dia 30. Jadi kita cari QS dia menggunakan segitiga di sebelah kiri tu. Jadi 34 kuasa 2 tolak dengan 30 kuasa 2. Okay, dapat 256. Punca kuasakan dia, kita dapat 16. Jadi kita dapat QS adalah 16. Okay, betul yang ni? Kita dapat 16. Sekejap. 34 kuasa 2 tolak dengan 30 kuasa 2. Betul. Betul 16. Betul kita tolak. Sebabnya kita dah dapat hypotenuse. Kita cuma nak cari sisi sebelah sudut 90 darjah. Jadi kita tolak. Hypotenuse tolak sisi yang ada. Okay, jadi lepas tu punca kuasa kan kita dapat 16. Betul? 16. So QS adalah 16. Tapi sekarang ni kita nak cari QR. Macam mana nak cari QR? Okay. Kita tengok pula pada segitiga di sebelah kanan. Kita tahu hypotenuse dia adalah 20. 20 kuasa 2 tolak dengan berapa kita dapat tadi? 16 kuasa 2. Okay, dapat 144. Kita punca kuasakan dia. Jadi, kita dapat QR. Okay. Okay, betul. QR adalah 12. Bagus. Betul, yang ni dapat 12. Okay. Yang kedua pula. Dalam rajah di sebelah, PQR, RST ialah garis lurus. Okay. Bila garis lurus, atas dengan bawah ni, dia akan ada sudut 90 darjah. Sebab dia garis lurus kan. Sekarang kita nak cari perimeter rantau berlorek. Okay. Apa yang tak ada dekat sini? Kita tak ada QP. Okay. Jadi sekarang ni kita kena cari apa dulu? Kita nak cari perimeter, dia adalah ukur keliling kan. Bila ukur keliling, sekarang ni kita tak ada QP dengan ST. RS. Cari RS dulu. Okay, betul? Jadi macam mana kita nak cari RS? So, dekat sini, dekat RS ni, kita tahu ada satu sudut 90 darjah dan yang bertentangan dia adalah hypotenuse 5 kan. Jadi, kita gunakan je formula teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2 sama dengan 16. Punca kuasakan dia. Jadi, RS dapat 4.
RS dapat 4, dapat 3. RS dapat 4. Okay. RS dapat 4 sebabnya kita 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Kita guna 3 sebab RQ dah dapat. Bila punca kuasa, okay, kita dapat 4. RS adalah 4. Jadi bila kita dah dapat RS, yang kita nak adalah ST kan? Jadi RS sama dengan 4. Tapi kita nak ST. ST tu kita tolak je. 12 tolak 4. Betul? 12 tolak 4 sama dengan 8. So sekarang ni tinggal QP. Macam mana nak cari QP? QP, kalau kita nak cari QP, kita kira segitiga yang besar tu dulu. Maksudnya, dekat segitiga yang besar tu, kita tahu dia punya hypotenuse, sudut 90 darjah bertentangan dengan 13. Okay? 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Jadi kita dapat 25, punca kuasakan, so dapat 5. Jadi RP adalah 5. Jadi QP adalah 5 tolak 3. 5 tolak 3, 2. Okay, betul? Jadi berapa perimeter rantau berlorek tu? 2 tambah 5 tambah 2, 5, 8, 13. Okay. 28. Okay, betul? Pandai. Bagus. Betul, 28. Jadi perimeter rantau yang berlorek adalah 28 cm. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, betul, 28. Okay, bagaimana menentukan suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak? Okay, ini adalah satu info. Jika sudut C kuasa 2 kecil daripada hasil tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan C ialah sudut tirus. Maksudnya C ni dia kurang daripada 90 darjah. Okay, sudut tirus. Jika C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan C ialah sudut cakar. Okay, dia adalah sudut lebih besar daripada 90 darjah tapi kurang daripada 180 darjah. Okay, jika C kuasa 2 adalah hasil tambah A kuasa 2 dengan B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan C adalah sudut tegak. Sudut tegak adalah sudut 90 darjah. Okay, akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika C kuasa 2 tambah A kuasa 2, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut tegak. Okay, akas teorem Pythagoras menggunakan sudut 90 darjah ataupun sudut tegak. Okay. So, kita tengok pada contoh. Tentukan sama ada segitiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Sekarang ni kita nak tahu segitiga ni bersudut tegak ataupun tidak. Okay, macam mana cara dia? Kita ambil dulu sisi terpanjang. Okay, dalam A ni, sisi terpanjang dia adalah 25 kan? Jadi 25 kuasa 2 sama dengan 625. So 25 kuasa 2 sama dengan 625. Okay. Rumus teorem Pythagoras. Hypotenuse sama dengan hasil tambah dua sisi yang kecil tu kan? Jadi kita tambah dulu 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okay, kita dapat 625 juga. Jadi 625 sama juga dengan 25 kuasa 2. Jadi maka DEF ialah segitiga bersudut tegak. Sebabnya hasil tambah sisi yang pendek ni, dua yang pendek ni, sama nilai dengan sisi terpanjang kuasa 2. Okay. Kalau B pula, okey tak yang A ni?
Okay kan? Kalau yang B ni pula, kita cari dulu sisi yang terpanjang dia adalah 20. Okay, so dekat sini 20 kuasa 2 tambah dengan 400. Okay, dia dah tulis. Lepas tu, kita ambil sisi yang selebihnya itu, 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi dapat 468. 468 tak sama kan dengan 400. Jadi STU ni bukan segitiga bersudut tegak. Sebab dia tidak sama macam formula rumus teorem Pythagoras, iaitu sisi terpanjang kuasa 2 tu kan sama dengan hasil tambah 2 sisi sebelah sudut 90 darjah. Okay, sebab dia tak sama, jadi dia bukan segitiga bersudut tegak. Okay. Sekarang ni kita nak tentukan ni adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. A. Yang A tu segitiga bersudut tegak atau bukan? Cuba kira. Kalau A tu kita buat 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita ambil yang bukan yang terpanjang. 15 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 sama dengan 289. Lepas tu kita punca kuasakan. Kita dapat 17. Okay. A tu adalah ya. Kalau B pula 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Punca kuasa. Kalau B dapat tak segitiga bersudut tegak? Dapat sama tak? tambah 30. Punca kuasa. Tak. Okay, tak. Okay, C pula. Okay. C pula macam mana? 32 tambah 24 kuasa. 32 tambah 24 kuasa 2. 32 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Punca kuasa. C. A ya, B tak, C. Macam mana dengan C? Dapat tak 40 juga? Okay. C dapat. Ya. C adalah ya. Dia adalah segitiga bersudut tegak. Okay. Salah. Okay. So, jadi kita tengok pula pada contoh yang ketujuh. Dalam rajah di sebelah, hitung nilai X. Okay. Sekarang ni kita nak cari nilai X sudut dekat X. Mana X? Oh, sini. Okay, macam mana nak cari? 20 cm. Macam mana nak cari nilai S? Okay. Ni 28. 20. 21. Okay, 20 cm, 21 cm. Dekat sini cakap 20 cm, 21 dengan 29 adalah segitiga bersudut tegak. Sebab bila kita kira, okay, cuba kira. 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Punca kuasa. Okay, dia dapat. Jadi, PQS ni adalah segitiga bersudut tegak. Jadi dekat Q ni ada sudut 90 darjah. Betul? Kat sini kita tahu dekat Q ni ada sudut 90 darjah. Okay. Kejap. Lepas tu jadi kita nak tahu sudut Q di sebelah kanan. Kita tolak je lah 360 tolak 155 tolak 90 darjah 115. 115. Okay. So dekat QSQR ni kita dapat 115. Okay. Lepas tu nak tahu nilai sudut X ni. Untuk sudut segitiga, hasil tambah ke tiga-tiga sudut adalah 180 darjah. Jadi 180 tolak 115 tolak 28. So dapat X adalah 37. Macam mana yang didapat 28.48? 28.48 tu kat mana? Macam mana boleh dapat 28.48 yang ni?
Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, kita tahu yang PQS adalah sudut 90 darjah. Kenapa? Sebabnya bila kita masukkan dalam rumus teorem Pythagoras, 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2, kita dapat 29. Okay. Okay. Jadi bila kita dapat 29, maksudnya dekat PQS, dekat Q ni adalah 90 darjah. Jadi kalau kita dah tahu sini 90 darjah, dapat 90 darjah. Dia memang dapat 20 kuasa 2 tambah 21. Memang dapat 29. Okay. Lepas tu dah dapat sudut sini, tolak dengan 360 darjah tu kan, dapatlah 115. Okay. 115 tambah 28, tolak dengan 180. So dapat X. Okay. Dapat tak? Okay tak sudut X? Macam mana nak hitung sudut X ni? Okay kan? 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 lepas punca kuasa tu salah. Kalau saya kira kat sini 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 dapat 841. Lepas tu bila saya punca kuasakan dapat 29 je. Saya kalau ikut kalkulator yang cikgu guna, cikgu dapat. Okay. Dapat 29. Okay. Okay. Mungkin ada salah tekan kod mana-mana. Okay. Jadi bila kita dapat 29, maksudnya dekat Q tu kita tahu adalah 90 darjah. Dia adalah sudut tegak. Okay. Bila kita dah tahu dia sudut tegak, so senanglah kita nak kira sudut X. Okay. Okay. So kita tengok pada contoh 8 pula. Okay, Sheila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang membentuk segitiga bersudut tegak. Panjang straw itu masing-masing ialah 15, 20 dan 25. Adakah dia dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak? Okay. 15, 20, 25. Okay, dekat sini, kita tengok yang panjang, kita ambil yang panjang tu sebagai hypotenuse. Jadi kita kira yang pendek dia, maksudnya 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Okay. Dapat 625. Okay, 625. Lepas tu, 25 tu pula. Lepas tu kita punca kuasakan 625 tu dapat 25. Jadi hasil tambah 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 sama dengan nilai yang terpanjang tu bila kita punca kuasakan. Jadi Sheila dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey tak dengan contoh 8 ni? Okey kan? Kita ambil je yang lebih pendek tu. Okay? Dan bandingkan. Okay, so sekarang ni kita nak latih diri lagi. Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter bersandar pada dinding sebuah bangunan. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu ialah 1.5. Terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak. Okay. Kita nak tahu dia tegak atau tidak, kita carilah menggunakan formula teorem Pythagoras tadi. Okay. So, 2.5 ni yang sudut yang terpanjang. Jadi, kita cuba tambah dulu. 2 kuasa 2 tambah 1.5. 1.5 kuasa 2. Dapat 6. Okay, lepas tu punca kuasakan dia dapat 2.5. Okay, jadi yang pertama tu dia adalah bersudut tegak. Bagaimana bentukkan sudut dinding? Jadi, dinding tu adalah tegak. Betul? Sebab kita masukkan je dalam formula, dapat tak 2.5? 2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. 1.5 tu dalam kalkulator letak dalam kurungan. Kena punca kuasa kan? Kan kita dah tambah.
2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2 dapat 6.25. 6.25 tu punca kuasa kan, jadi kita akan dapat 2.5 balik. So dinding tu adalah tegak. Okay. Okay, nombor 2 pula, rajah di sebelah cari PQR. PQR. Okay. Dekat sini, kita cuba cari dulu yang PQS tu. Kita cari ada hypotenuse tak dekat situ? Ada sudut 90 darjah tak dekat situ? Okay, cari PS adalah sudut terpanjang. Ada, okay. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, betul. Dekat PQS tu ada 90 darjah. Jadi kita nak cari sudut Q yang di sebelah kanan macam mana? Macam mana nak cari sudut Q di sebelah kanan tu? Okay. Q yang, okay, dekat Q di sebelah, sudut Q di sebelah kiri adalah 90 darjah. Sudut Q di sebelah kanan pula macam mana nak cari? So, kita tahu dalam hasil tambah sudut perdalaman segitiga adalah 180 darjah. Jadi kita dah tahu dua sudut S dengan R. So kita cari Q pula. Jadi 180 tolak 65 tolak dengan 45. Jadi kita dapat 70. Okay, betul? Betul, Ain Fatini. Okay, kita dapat 70. So, tapi kita bukan nak sudut 70. Dia nak PQR. PQR maksudnya 70 tu kena tambah dengan yang sebelah dia, 90. Okay. Kita dapat PQR adalah dapat berapa? 70 tambah 90, 7, 9, 10, 160. Betul? Okay, bagus. 160. Okay, so sekarang ni kita pergi ke seterusnya. Jelaskan sama ada setiap senarai panjang sisi yang berikut merupakan sebuah segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okay, ini kita guna kalkulator je. Kita nak tahu dia sudut tegak ataupun tidak. Yang A, kita ambil yang kecil, 9 kuasa 2 tambah dengan 40 kuasa 2. Dapat, lepas tu punca kuasakan dia. So, kita dapat dengan 41. So, ya. Okay, A, ya. Yang B pula, yang B 27 kuasa 2 tambah 35. Okay. Lepas tu punca kuasakan sama tak dengan yang terpanjang? Okay, tak. B tak sama. Okay, sebab saya dapat kat sini 44.2. Jadi B bukan segitiga bersudut tegak. C pula, macam mana dengan C? C paling panjang 6.5. Jadi kita ambil yang selain daripada itu, maksudnya 2.5. Yang C, 2.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Punca kuasa. So, C ya. Yang B tadi tidak. Yang D macam mana D? D 13 kuasa 2 tambah 84. 84, okay. Punca kuasa. So, dapat 85. So, D adalah ya. Okay. A ya, B tak, C ya, D ya. Okay. Okay. Yang kedua pula, seorang tukang kayu ingin memasang sekeping kayu berbentuk segitiga berukuran 12, 16, 20. Okay. Pada sesiku seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah, terangkan sama ada kepingan kayu itu boleh dipasang dengan sempurna atau tidak. Okay, sekarang ni dia nak tanya kepingan kayu tu membentuk sudut segitiga bersudut tegak ataupun tidak, kan? Sebab kalau tengok daripada gambar dekat sebelah ni, dia dah tunjuk macam segitiga bersudut tegak. Tapi dia tak tahu dia bersudut tegak ataupun tidak. Jadi kita tahu sisi yang terpanjang adalah 20. Jadi kita ambil yang pendek. 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So, punca kuasa kita dapat 20. Jadi nombor 2 adalah kepingan kayu itu boleh dipasang dengan sempurna. Sebabnya dia dapat balik 20 cm. Maksudnya dia ada sudut tegak dekat situ. Okay.
Kanan melukis sebuah sisi, yang ketiga pula, kanan melukis sebuah sisi 4 dengan ukuran seperti yang ditunjukkan. Okey. Okey, apakah nama sisi 4 yang dilukiskan? Kanan melukis sebuah segi 4 dengan ukuran seperti yang ditunjukkan dalam rajah sebelah. Apakah nama sisi 4 yang dilukisnya? Okey, kiri dan kanan dia 15, atas bawah dia 20. Lepas tu dia ada hypotenuse 25. Ni apakah nama sisi 4 yang dilukis ni? Nombor 3 tu apa nama sisi 4 yang ditunjukkan? Siapa nak bagi pendapat? Betul. Segitiga bersudut tepat. Betul lah. Sebab dia atas bawah dia sama, kiri kanan dia sama. Okay. Dia adalah segitiga tepat. Tu je jawapan dia. Okay. Okay, so ini adalah... Okay. Ini adalah rumusan bagi keseluruhan... No, segitiga bersudut tepat. Okay. Segi 4 tepat. Segitiga apa? Segi 4 tepat. Okay, ini adalah rumusan untuk keseluruhan teorem Pythagoras. Okay. So, kita tahu dalam teorem Pythagoras, dia menggunakan segitiga yang mempunyai sudut 90 darjah. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah kita panggil sebagai hypotenuse. Dia adalah sisi terpanjang dan bertentangan dengan 90 darjah ni. Jadi formula dia, hypotenuse tu kuasa 2 sama dengan hasil tambah 2 sisi sebelah sudut 90 darjah. Okay. Okay. Itu adalah dia punya rumusan untuk teorem Pythagoras. Oh. Okay. So, sekarang ni saya ada letakkan di latihan untuk kamu buat. Cuba buat lah. Kalau tak faham boleh tanya. Ada dalam buku teks muka surat 304 dengan 305, nombor 6 sampai nombor 11. Okay. Benda ni dia menggunakan formula teorem Pythagoras je. Dan dia akan tanya macam apa yang kamu faham. Macam mana kamu menggunakan macam mana kamu mengaplikasikan rumus teorem Pythagoras tu untuk mendapatkan jawapan yang dia nak. Okay. Dan latihan ni saya dah letak dalam classroom. Classroom punya latihan. Sekejap. Okay. Okay, jadi latihan tu dah keluar dah. Dia dah schedule. Instruction. Okay. So, ada dekat Google Classroom. Dan saya akan share juga dekat dalam group WhatsApp. Okay. Jadi, cikgu dah setkan due dia esok sebelum pukul 12 malam. So, latihan ni okay, latihan ni ada dalam Google Classroom, akan di-share di group WhatsApp. Dan due dia adalah esok. Ya, esok pukul 11 malam. Boleh? 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 Boleh. Boleh. Siapa yang tak pernah buat tu, cuba je buat. Kalau tak boleh hantar dekat Classroom tu, hantar dekat WhatsApp je. Okay? Kalau tak faham, boleh tanya dekat situ je. Okay? Dan
Dan hari ni adalah bukan hari ni lah, minggu ni adalah hari terakhir untuk saya praktikal di sini. Jadi minggu depan mungkin tak ada, mungkin kamu dengan cikgu Rohani balik lah. Okay? Jadi minggu depan kamu akan ulang kaji dengan cikgu Rohani balik. So, minggu ni adalah minggu terakhir untuk saya praktikal di sini. Cuba je buat je. Tapi hantar je latihan, nanti saya check. Saya bagi tahu berapa. Sebabnya kalau buat dekat kelas, kalau hantar dekat classroom senang nak mark, senang nak letak markah. Tapi kalau hantar dekat WhatsApp tu, nanti saya post markah dia macam mana. Okay. So minggu depan kita tak jumpa dah. Minggu ni adalah last. Buat je latihan ni. Okay. Nanti saya check. Okay, terima kasih semua yang berjaya hadir pada kelas hari ini. Selamat maju jaya. Semoga berjaya. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama-sama. Okay, kelas boleh bersurai? Boleh buat latihan yang diberi. Ya, anda semua memang terbaik. Okay. Thank you. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih, Cikgu.